Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan ke hadrat Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Tinggi, kerana dengan limpah dan izinnya jua dapat kita dipertemukan dalam forum bicara pendidikan bagi membincangkan isu pendidikan dan perkembangan pendidikan masa kini. Sebelum saya mengorak langkah, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa bersama kami bagi menjayakan forum kita pada hari ini. Semoga kita akan memperoleh manfaat daripada forum ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai perkembangan kurikulum pendidikan selepas merdeka dan kaitan dengan isu dan cabaran pendidikan masa ini. Pada hari ini kita akan memberi fokus kepada laporan Razak tahun 1956 dan isu pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Sebelum saya membuka arena perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang ahli panel yang memang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Baiklah, ahli panel kita yang pertama yang segak lagi bergaya dan berpakaian serba biru pada hari ini, iaitu Ustazah Nur Hidayah binti Ajri, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang segak lagi tampan, iaitu Ustaz Bunyamin bin Muhammad Ramli, Penolong Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Selamat datang diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah semua, sebelum kita mengorak langkah lebih jauh, izinkan saya menerangkan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan memberi fokus kepada laporan Razak tahun 1956 dan kaitan dengan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Dan kita akan lihat dari segi sejarahnya, perkembangannya, rasionalnya dan berkaitan antara laporan dan isu tersebut. Dan seterusnya kita juga akan melihat kepada isu yang berbangkit dan cara untuk tangani isu tersebut, khususnya bagi isu pendidikan bagi murid berkeperluan khas bagi dalam era pandemik COVID-19 pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, bagi membuka forum kita pada hari ini, saya ingin mengajukan soalan kepada Ustazah Nur Hidayah. Seperti yang kita semua sedia maklum, laporan Razak 1956 merupakan antara perkembangan kurikulum pendidikan selepas kemerdekaan. Tetapi, ramai yang masih keliru. Kenapa laporan Razak 1956 ini dikategorikan perkembangan selepas merdeka, sedangkan pada laporan tersebut jelas menunjukkan tahun 1956, dan 1956 itu negara kita masih belum mencapai kemerdekaan. Jadi boleh tak Ustazah Nur Hidayah jelaskan kepada kita semua kenapa laporan Razak ini dikategorikan di bawah perkembangan pendidikan selepas merdeka? Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada puan moderator. Terima kasih di atas soalan yang begitu menarik kepada pembuka bicara diskusi kita pada kali ini. Okey, berbalik kepada soalan puan moderator sebentar tadi. Kenapa laporan Penyata Razak 1956 ini dikategorikan selepas merdeka? Kalau kita sebut perkataan merdeka, mesti kita terbayang pada tarikh keramat, iaitu pada 31 Ogos 1957. Tetapi kenapa laporan Penyata Razak di situ 1956 dikategorikan sebagai selepas merdeka? Okey, jom kita rungkai secara satu persatu. Okey, baik. Laporan Penyata Razak 1956 ini merupakan satu cadangan pendidikan yang ditulis hasil daripada kajian jawatankuasa pelajaran yang dibentuk pada bulan September 1955, yang mana dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran yang pertama,
iaitu Tun Abdul Razak bin Tun Hussein, yang mana beliau ni merupakan Menteri Pelajaran pertama Persekutuan Tanah Melayu yang dilantik pada 9 Ogos 1955. Jadi jawatan kuasa ini dianggotai oleh 9 orang Melayu dan juga 6 orang bukan Melayu. Apa tujuan jawatan kuasa ini dibentuk adalah untuk mengkaji dan menilai semula sistem pendidikan yang sedia ada dengan mengemukakan syur-syur pendidikan yang sesuai, yang terkini bagi nak wujudkan satu dasar pelajaran yang sesuai oleh semua pihak. Jadi pada 7 Mac 1957 ini, Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu sebulat suaralah meluluskan Penyata Razak, dan meluluskan Penyata Razak itu diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Itu adalah secara ringkaslah kenapa Penyata Razak 56 ni dikategorikan selepas merdeka. 56 tu hanyalah sebagai cadangan yang ditulis sahaja, akan tetapi ia dikuatkuasakan pada 1957, iaitu selepas Majlis Mesyuarat Perundangan ni sebulat suara meluluskanlah Penyata Razak tu menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Jadi kita lihat dalam laporan ini sebenarnya ia merupakan hasil daripada tolak ansur daripada laporan BANS yang mana digemari oleh orang Melayu, dan juga laporan FENWU yang digemari oleh orang Cina. Dan di antara cadangan yang telah dicadangkan adalah untuk membentuk sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan. Selain itu juga untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pengantar, demi nak wujudkan satu budaya bangsa yang bersatu padu. Itu adalah secara ringkaslah kenapa laporan Penyata Razak itu dikategorikan selepas merdeka, menjawab kepada soalan Puan moderator sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Hidayah di atas penjelasan yang cukup jelas sebentar tadi. Kini kita dah faham kenapa laporan Razak 1956 dikategorikan di bawah perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan, di mana kita dapat lihat laporan Razak itu sendiri ditubuhkan pada tahun 1955 dan diajukan pada tahun 1956 dan dikuatkuasakan pada tahun 1957. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jika kita buka kepada lipatan sejarah negara kita sebelum kemerdekaan, wujudnya dasar pecah dan perintah ataupun divide and rule, di mana wujudnya pengasingan antara kaum mengikut kegiatan ekonomi masing-masing, dan atas dasar inilah laporan Razak ini diwujudkan bagi mewujudkan perpaduan antara kaum di negara kita. Jadi, soalan saya seterusnya kepada Ustaz Bunyamin, boleh tak Ustaz jelaskan apakah kandungan ataupun apakah syur-syur yang terdapat di dalam laporan Razak itu sendiri bagi mencapai matlamat perpaduan antara kaum? Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Baik, saya akan menjawab persoalan tersebut. Cadangan ataupun syur-syur Penyata Razak 1956. Baik, kita lihat yang pertama. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama. Yang kedua adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang ketiga, bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Okay, yang ketiga. Okay, yang keempat, sekolah-sekolah rendah ditukarkan kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Itu bahasa pengantar utama. Jadinya BM ni adalah bahasa yang utama yang dijadikan di sekolah-sekolah rendah ataupun menengah. Kita tengok yang kelima. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Maksudnya ada sekolah Cina, ada sekolah India, ada sekolah Melayu. Dan ada juga lah sekolah yang mencampur. Tapi yang ni yang kita fokuskan pada khas. Okey, selepas itu kita lihat guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah, iaitu SMR. Sekolah menengah atas, iaitu SMA, dan pra-university ataupun dikenali sebagai tingkatan 6. Okey.
Yang terakhir yang saya boleh sampaikan adalah semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir persekutuan ditubuhkan. Baik, setakat itu saja yang saya boleh sebutkan yang termasuk dalam syarah penyata razak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Bunyamin di atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. Jelaslah kepada kita bahawasanya syur-syur yang terdapat di dalam laporan razak itu seiring untuk mencapai matlamat perpaduan negara kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, baiklah kini kita telah tiba di pusingan yang kedua di mana kita akan membincangkan tentang pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan kepada Ustazah Nur Hidayah. Baiklah Ustazah, boleh tak Ustazah ceritakan kepada kita semua sejarah perkembangan pendidikan bagi murid berkeperluan khas dan apa rasionalnya pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas ini diketengahkan? Dipersilakan Ustazah. Okey, baik, nampaknya makin menarik ya perbincangan diskusi forum kita pada kali ini ya Puan Moderator. Okey, baik, berbalik kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Apakah sejarah dan rasionalnya pendidikan Islam kepada golongan MBK ini sendiri? Okey, jom kita ke belakang balik. Kita lihat macam mana sejarah pendidikan kelas ini bermula di Malaysia, iaitu bermula sebenarnya pada tahun 1920-an lagi apabila golongan sukarelawan ini telah membuka sekolah-sekolah dan juga kepada golongan kurang upaya penglihatan dan juga kepada golongan kurang upaya pendengaran. Jadi secara formalnya sekolah pendidikan khas di Malaysia ini bermula pada tahun 1948 apabila tertubuhnya satu sekolah di Johor Bahru, iaitu Sekolah Princess Elizabeth kepada golongan kurang upaya penglihatan ataupun buta. Dan seterusnya pada tahun 1954 ni satu sekolah persekutuan kepada kanak-kanak pekak ataupun kurang upaya pendengaran ditubuhkan, dan program pendidikan khas kepada golongan kanak-kanak yang mempunyai masalah lembam, iaitu masalah lemah dalam membaca, menulis, mengira ni telah ditubuhkan, dan program itu tersebut ditubuhkan pada tahun 1978. Dan pada tahun 1988 satu program yang mana ditubuhkan di Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Batu di Kuala Lumpur menjadi sekolah perintis kepada masalah pembelajaran. Jadi kat situ kita lihat tahun demi tahun menunjukkan perkembangan pendidikan khas ini sendiri adalah untuk apa? Deklarasi kemanusiaan sejagat 98 dalam menegaskan hak kepada kesamarataan kepada untuk mendapatkan pendidikan sebenarnya. Sebab kita tahu pendidikan ini merupakan aspek terpenting dalam kita nak majukan diri kita, dalam kita nak jadikan diri kita seorang berilmu, seorang yang berpengetahuan. Jadi pendidikan itu amat penting, termasuklah juga kepada pendidikan Islam itu sendiri, khususnya kepada golongan MBK. Sebenarnya pendidikan ni tidak terkecuali oleh sesiapa pun, semua golongan wajib untuk mempelajarinya, termasuklah juga kepada pendidikan Islam ini sendiri. Jadi pendidikan Islam itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah menurut Asmawati pada tahun 2015, ia menyatakan bahawa pendidikan Islam merupakan wadah yang penting dalam kita nak menjadikan, dalam kita nak membentuk manusia yang manusia sejagat yang mempunyai lengkap dari pelbagai aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial yang bertepatan dengan ajaran agama Islam itu sendirinya. Sebenarnya mata pelajaran agama Islam, mata pelajaran pendidikan Islam sebenarnya dalam sistem pendidikan di Malaysia, mata pelajaran ini sebenarnya mula diwajibkan kepada murid-murid yang mana beragama Islam setelah laporan jawatan kuasa kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979. Jadi kat situ sebenarnya sudah lama dah diwajibkan kepada mata pelajaran pendidikan Islam ini sendiri, khususnya kepada semua golongan dan juga masuklah juga kepada golongan MBK ini sendiri. Jadi sebenarnya banyak dah pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak KPM untuk jadikan pendidikan Islam tu lebih orang cakap didalami, termasuk juga kepada golongan MBK ini sendiri. Okey, melalui program check-off, okey, melalui modul-modul yang telah ditetapkan dalam program-program itu sendiri. Jadi apa rasionalnya MBK ini belajar program pendidikan Islam ni adalah kerana apa? Untuk tak lain tak bukan adalah untuk memperkasakan pendidikan Islam kepada golongan MBK ini sendiri, iaitu nak jadikan diorang ni memahami, dapat mempelajari juga pendidikan Islam tu secara detail, walaupun mereka tu terhad ada batas
dari segi kurang upaya kepelbagaian keupayaan tadilah. Jadi secara tak langsung melalui pendidikan yang telah diajar, program-program yang telah dilaksanakan, mereka juga dapat mempunyai hak dalam belajar pendidikan Islam ini sendiri. Okey, baik, itu sahaja sejarah dan juga rasional kenapa pendidikan Islam ini perlu diketengahkan kepada golongan MBK ini sendiri. Masya Allah, sungguh jelas apa yang telah dibincangkan oleh Ustazah Nur Hidayah sebentar tadi. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada Ustaz Bunyamin. Baiklah Ustaz, seperti yang kita tahu, masih ramai yang tidak tahu dan tidak jelas tentang perkembangan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas pada hari ini. Jadi saya nak minta kepada Ustaz Bunyamin untuk ceritakan kepada kita tentang perkembangan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas dari segi dasarnya, dari segi kurikulumnya kepada kita semua tentang pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas yang terkini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, MBK ni terbahagi kepada 3 kategori, iaitu bermasalah pembelajaran, bermasalah penglihatan dengan bermasalah pendengaran. Okey, kita lihat bagi MBK yang bermasalah pelajaran mengikuti modul PDP kaedah Iqra dan modul PDP amali solat serta tidak mengikuti modul PDP pelajaran Jawi, modul PDP Al-Quran, modul PDP berbahasa Arab dan modul PDP amali solat serta mengikut modifikasi dari aliran perdana. Bagi MBK bermasalah pendengaran pula, cuma mengikuti modul PDP pelajaran Jawi, modul PDP tilawah Al-Quran dan modul PDP amali solat serta mengikut modifikasi dari aliran perdana. Okey, penjelasan yang saya dapat huraikan di sini adalah buat MBK tidak perlu risau apabila ingin menjalankan pendidikan, kerana dalam pendidikan mengikut MBK ada khasnya yang disediakan. Baik, itu jawapan saya bagi persoalan tersebut. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Bunyamin di atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. Jelaslah kita bahawa murid berkeperluan khas juga berhak untuk mendapat pendidikan seperti yang telah termaktub di dalam Akta Pendidikan 1996 dan apa yang telah dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Khas itu sendiri. Selain itu, jelaslah juga kepada kita bahawa pendidikan bagi murid berkeperluan khas ini telah dibangunkan dengan begitu teliti dari segi perancangannya, dari segi pelaksanaannya dan tidak terkecuali bagi pendidikan Islam itu sendiri. Sekarang kita telah masuk di pusingan yang ketiga di mana kita akan membincangkan tentang perkaitan antara Laporan Razak 1956 dan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Seperti yang kita telah bincangkan di awal tadi, bahawa di dalam Laporan Razak memang tidak disebutkan tentang pendidikan Islam dan pendidikan bagi murid berkeperluan khas secara khusus. Dan soalan saya kepada Ustazah Nur Hidayah, boleh tak Ustazah jelaskan kepada kita semua apakah perkaitan di antara Laporan Razak 1956 dan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas? Dipersilakan Ustazah. Okey, baik. Berbalik kepada persoalan yang ketiga yang diajukan oleh Puan Moderator sebentar tadi. Jika kita lihat, Pernyataan Razak 1956 ini merupakan satu batu asas kepada perkembangan pendidikan, yang mana perkembangan pendidikan ini adalah untuk menyatukan semua pelajar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang mana dalam tahun-tahun kemerdekaan, jika kita lihat, telah timbul sebenarnya kesedaran kepada golongan pemimpin ataupun rakyat Malaysia itu sendiri betapa mustahaknya ada sistem pendidikan yang teratur. Bagi kita nak ganti ke sistem pendidikan penjajah, yang mana pendidikan ini penting kan. Jadi melalui atas dasar kesedaran inilah lahirlah satu dasar
pendidikan pelajaran pada tahun 1957 melalui Penyata Razak ini sendiri. Jadi kita tengok kejayaan Penyata Razak ini adalah pencetus revolusi pendidikan, perkembangan pendidikan pada hari ini. Itu kita yang dapat kita nyatakan bahawa tiada dulu, tiadalah yang sekarang. Apabila jika tiadalah Penyata Razak, maka tiadalah pendidikan yang sistematik yang kita dapat, yang kita kecapi kemanisannya hari ini. Kejayaan yang kita pendidikan hari ini adalah daripada perjuangan pendidikan yang sistematik oleh Penyata Razak itu sendiri dalam laporan Penyata Razak itu sendiri kan. Jadi kita lihat satu perkembangan melalui revolusi ini, kita dapat nikmati dan kecapi kepada pendidikan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya Penyata Razak ini telah memorak langkah dalam menjadikan pendidikan itu lebih sistematik, lebih teratur. Memang tak dinafikan dalam Penyata Razak tidak dikhususkan berkaitan dengan pendidikan Islam secara khusus, akan tetapi ia merupakan perkara penting. Memang tak ada dalam Penyata Razak, akan tetapi ia telah dikuatkuasakan kepada laporan Rahman Talib. Memang benda tu kalau tak penting, bukan tak ada tu maksudnya tak penting, akan tetapi ia merupakan perkara penting lah. Sebab tu dia buat penambahbaikan dan dikuatkuasakan dalam laporan Rahman Talib. Okey, jadi kita faham sesuatu benda tu takkan sempurna melainkan kita dengan buat secara penambahbaikan, dan penambahbaikan itu sendirilah akan menjadi sesuatu tu lebih sempurna. Dan pendidikan Islam yang kita kecapi ni kita dapat hari ini daripada perjuangan dahulu, iaitu daripada laporan Penyata Razak yang menjadikan sistem pendidikan tu lebih teratur. Jadi semua golongan termasuklah golongan MBK ini sendiri telah kecapi sejarah pendidikan ini dengan baik, dengan cahayanya melalui istilah tiada dulu, tiadalah yang sekarang. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Hidayah di atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. Dan saya tertarik dengan tiada yang dahulu, tiada yang sekarang, atau tiada yang lama, tiada yang baru. Dan jelaslah kepada kita bahawa laporan Razak ini merupakan satu revolusi ataupun satu tunggak kepada sistem pendidikan yang lebih sistematik selepas kemerdekaan negara kita. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya nak ajukan soalan seterusnya kepada Ustaz Bunyamin. Baiklah Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan perkaitan antara pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas di dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan kita? Baiklah Ustaz, dipersilakan. Bagi persoalan tersebut dijawab seperti begini. Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam usaha membina sebuah masyarakat yang berilmu serta berpengetahuan bagi memajukan diri dan negara. Oleh itu, semua golongan wajib mendapat hak pendidikan, termasuk juga golongan MBK. Hal ini kerana hak pendidikan terhadap golongan MBK tidak boleh diabaikan, terutamanya dalam mempelajari pendidikan Islam. Di dalam artikel pendidikan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 13 Disember 2006 menyatakan bahawa negara-negara pihak mengiktiraf hak orang kurang upaya, diskriminasi dan atas dasar peluang yang sama rata. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa melalui pendidikan yang ditekankan dapat melahirkan manusia yang kamil, yang mencakupi semua aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Bersambung ya. Jika kita lihat falsafah pendidikan khas itu sendiri berfokuskan kepada satu usaha yang menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif, selaras dengan falsafah kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, itu sahaja jawapan
bagi persoalan yang diajukan kepada saya tadi. Terima kasih kepada saudari Jurina. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Bunyamin di atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, apa yang dapat kita simpulkan di sini bahawa di dalam laporan Razak itu sendiri memang tidak dinyatakan tentang pendidikan Islam dan pendidikan bagi murid berkeperluan khas. Akan tetapi, tidak dinyatakan itu bukanlah bermaksud pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas ataupun pendidikan Islam dan pendidikan bagi murid berkeperluan khas itu dilupakan. Kerana kita dapat lihat pada hari ini, pendidikan Islam dan pendidikan bagi murid berkeperluan khas itu telah dibangunkan dengan begitu jayanya. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua item ini tidak dilupakan di dalam laporan Razak. Malah ia ditambah baikkan di dalam laporan-laporan selepas laporan Razak itu sendiri. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita akan sambung di pusingan yang keempat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita akan lihat kepada isu yang terkini. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa dunia kita sekarang sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 dan hari ini kita sedang berdepan dengan Perintah Kawalan Pergerakan di mana PDPR telah diperkenalkan sebagai kaedah bagi menggantikan pembelajaran secara bersemuka. Jadi, apa yang kita boleh lihat, pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas ini menghadapi masalah ataupun cabaran yang berganda. Jadi, soalan saya kepada Ustazah Nur Hidayah, apakah cara yang terbaik bagi mendepani cabaran ini, khususnya dalam menyampaikan isi pengajaran kepada murid berkeperluan khas bagi subjek pendidikan Islam? Dipersilakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih Puan Moderator di atas soalan yang begitu tertarik bagi saya, iaitu berkaitan dengan pembelajaran yang kita alami sekarang ni kan. Okey, baik. Jika kita lihat dunia hari ini sedang diuji dengan wabak pandemik COVID-19 yang mana ia merupakan satu wabak yang tiada penghujung lagi buat masa ni sekarang ni kan. Jadi kita sebagai golongan pendidik juga turut terjejas. Dunia pendidikan hari ini juga turut terjejas. Banyak sebenarnya sektor-sektor lain terjejas akibat pandemik COVID-19. Tak terkecuali juga dalam dunia pendidikan. Jadi ia merupakan satu cabaran lah kepada kita sebenarnya dalam kita nak jayakan pendidikan kepada golongan, terutamanya kepada golongan MBK ini sendiri. Jadi kita kena faham, MBK ni adalah murid khas, murid yang sangat istimewa. Begitu juga dengan guru, mestilah mempunyai kemahiran istimewa untuk kita ajar mereka agar mereka dapat pendidikan yang baik. Jadi sebenarnya guru ni perlu menganalisislah dahulu bagaimana ciri-ciri keistimewaan yang dan keperluan yang mereka hendak. Jadi melalui itulah kita akan dapat tahu pedagogi, pendekatan, model-model teoretikal yang sesuai dan dalam kita nak jadikan mereka tu pembelajaran bermakna bagi mereka. Jadi kita sebagai guru perlu orang cakap sesuai dulu. Kita kena tahu, kita kena buat sesuai kenal dulu. Okey, murid ni macam mana, murid ni macam mana, apa kaedah yang sesuai. Sebab kita tahu mereka ni murid-murid istimewa yang mempunyai ketidakupayaan, yang mempunyai kepelbagaian ketidakupayaan. Jadi kita sebagai guru perlu faham dahulu apa teoretikal yang sesuai kepada golongan-golongan MBK ini. Itu jadi melalui itulah kita dapat pembelajaran bermakna kan. Jadi kita faham dunia hari ini diuji. Dunia hari ini kita tahu dunia tu makanul musibah. Dunia ini adalah tempat musibah atau tempat ujian. Jadi kita sebagai guru tak boleh menjadikan itu sebagai salah satu faktor menghalang kita lah nak bagi pelajaran terbaik anak-anak. Tak boleh. Kita sekarang ni kita satu pengalaman yang berharga sebenarnya kita dapat belajar secara alamaya, itu PDPR kan. Jadi macam mana sebenarnya, apa kaedah, apa pedagogi yang sesuai kita nak bagi terutamanya kepada golongan MBK ini sendiri. Okey, baik. Saya senaraikan dua pedagogi yang sesuai, yang dirasakan sesuai. Yang pertama ialah kaedah tunjuk cara. Kita faham, kita belajar daripada dulu lagi, kita mestilah mengikut sesuatu. Jadi kita akan melalui kaedah tunjuk dan cara tu kita dapat ikut dengan baik. Sebab kita faham golongan MBK ni mungkin ada keterbatasan mereka nak dalam memahami sesuatu. Jadi melalui pendidikan yang cikgu tunjuk tadi dulu, dia orang dapat faham. Contohnya lah kita ambil subjek ibadah. Okey, masalah pembelajaran dalam modul ibadah, iaitu tajuk berkaitan dengan solat, pelakuan atau bacaan dalam solat. Jadi kita faham dengan pendekatan PDPR hari ini, kita memang
bercakap secara alamaya menggunakan handphone, secara alamaya dengan murid-murid yang kita berada dalam handphone tu. Jadi apa sesuainya kita tunjuk cara, okey, macam mana bacaan dia secara pelan-pelan. Walaupun mereka tak berespon, kita cuba pujuk. Dengan pujuk itulah mereka dapat bagi respon kat kita. Kita tahu, kita barulah kita tahu, okey, mereka faham apa yang mereka tak faham. Jadi melalui itulah pedagogi yang sesuai itu, melalui kaedah tunjuk cara. Kita ajar secara pujuk. Biarlah lambat, asalkan mereka dapat apa yang kita hendak sampaikan, asalkan mereka dapat pembelajaran bermakna buat mereka. Selain pada itu, yang kaedah yang kedua ialah kaedah bercerita. Kita faham, apabila sebut je bercerita, mesti kita akan rasa seronok. Sebab kita belajar pada masa yang sama, kita dapat bermain. Contohnya bermain dengan akal fikiran kita, bermain dengan suspense. Lepas tu apa? Jadi melalui pedagogi ini, cikgu mengajar, guru mengajar dengan kaedah bercerita. Contohnya kita ambil tadi modul ibadah. Kita tengok guru bercerita, kalau tak solat, apa balasan? Kalau solat, apa ganjaran yang Allah kurniakan kepada kita? Bercerita. Jadi lama-lama menarik minat mereka. Walaupun dalam alamaya macam ni, kita boleh tunjuk video, kita boleh tunjuk lagu, kita boleh tunjuk cerita. Kita bercerita sendiri pun dia orang akan rasa seronok dah. Okey, lepas tu ustazah apa? Kalau contoh nanti kalau kita solat 5 waktu cukup, Allah bagi kita ganjaran syurga, Allah bagi kita ganjaran yang awak nak je boleh. Jadi automatik mereka pun rasa seronok. Jadi ini adalah salah satu kaedah yang sesuai juga kepada golongan yang kurang berinteraksi. Jadi diorang akan okey, lepas tu kita faham dan kita dah kenal tadi murid tu macam mana kan. Jadi menggunakan kaedah ini merupakan salah satu pendekatan atau pedagogi yang terbaik jugalah dalam kita nak menyampaikan mata pelajaran pendidikan Islam khususnya kepada golongan MBK ini sendiri. Okey, itu adalah salah satu pedagogi yang terbaik lagi lah kepada golongan MBK ni, sebagaimana yang kita pelajari secara alamanya itu dalam isu PDPR pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Hidayah di atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya ingin ajukan soalan kepada Ustaz Bunyamin. Baiklah Ustaz, dalam mendepani cabaran pendidikan masa kini, secara atas talian, adakah cukup sekadar telefon ataupun laptop bagi menyampaikan isi pengajaran pendidikan Islam khususnya bagi murid berkeperluan khas? Boleh Ustaz jelaskan dan apa pandangan Ustaz? Dipersilakan. Okey, baik, kita lihat kepada soalan yang terakhir yang diajukan oleh pengurusi majlis. Okey, kita lihat. Yang soalannya adalah, adakah cukup telefon ataupun laptop dijadikan sebagai cara untuk menjalankan PDPR bersama anak murid kita? Jawapannya adalah tidak, kerana pelbagai kaedah lagi yang kita boleh gunakan, seperti yang pertama surat khabar, yang kedua didikan di segi kemahiran, dan yang terakhir adalah sebelum cuti kita dijalan ataupun dilaksanakan, kita perlu sediakan list ibadat harian, kerana ini berkaitan dengan subjek pendidikan Islam. Kerana pendidikan Islam ini adanya aspek ibadah. Dari situ kita buat list untuk tik dan sebagainya. Sebagai contohnya, nombor 1 sembahyang sunat. Contoh nombor 1 sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebagai contohlah. Selepas itu, kita tengok soalan yang pertama, iaitu subuh. Kita lihat, kelak sekolah buka, kita boleh lihat amalan yang dia katakan semasa pembelajaran, dia buat ataupun tidak. Kita nak lihat benda ini berlaku kerana kita nak pastikan anak murid kita itu dapat apa yang kita ajar. Okey. So, cara untuk memantaunya adalah tak lain tak bukan, kita cuba untuk kontak mak ayah mereka, bertanyakan mengenai list tersebut. Itu salah satu cara yang dapat
membantu PDPR kita selain daripada Google Meet, Facebook ke dan sebagainya. Okey, setakat itu saja daripada saya, Bunyamin bin Muhammad Ramli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Bunyamin di atas penjelasan dan pendapat sebentar tadi. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang saya ingin meminta kepada kedua-dua ahli panel kita untuk membuat kesimpulan dan rumusan bagi tajuk forum kita pada hari ini. Dan kita akan mulakan dengan Ustazah Nur Hidayah terlebih dahulu. Dipersilakan Ustazah. Okey, baik, sebagai kesimpulannya penutup kepada diskusi forum kita pada kali ini, ingatlah bahawa perjuangan Tun Abdul Razak dalam laporan penyataan Razak 1956 itu adalah pencetus kepada revolusi pendidikan. Ingatlah perjuangan Tun Abdul Razak dalam nak dapatkan sistem pendidikan hari ini yang sistematik, terutamanya kepada semua, tak terkecuali juga kepada golongan MBK ini sendiri. Sebab kita tahu MBK ni golongan yang istimewa, jadi kita perlu dapatkan pendidikan yang secara istimewa lah kepada mereka. Dengan melalui pendidikan inilah kita dapat membentuk peribadi yang baik. Melalui pendidikan inilah kita dapat tingkatkan ilmu, kita dapat perkembangkan kemahiran sosial kita dapat memperolehi kelayakan akademik itu sendiri. Melalui pendidikan yang diperjuangkan oleh Tun Abdul Razak, Menteri Pelajaran pertama Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi ingatlah, secara ringkasnya, ingatlah tak ada satu pun yang terkecuali dalam kita nak mempelajari pendidikan, khususnya berkaitan dengan pendidikan Islam ini sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah yang bermaksud orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa kerana tidak takut berperang tidak turut berperang apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi menurut mafhum daripada nas Al-Quran ini sendiri menunjukkan bahawa tiada salah pun kita sebagai orang tipikal norma perlu mengajar mereka kepada golongan MBK ini sendiri agar mereka mendapat hak kesamarataan dalam dunia pendidikan khususnya. Islam ni tidak mengabaikan golongan MBK dari sudut keadilan dan memuliakan manusia. Sekiranya kerana mereka ni juga mengambil peranan yang sama seperti manusia normal yang lain, Islam tidak meminggirkan golongan MBK kerana kedudukan mereka sama seperti manusia normal lain. Sekiranya manusia normal lain diberikan hormat, diberi penghormatan, mereka juga perlu dihormati. Sekiranya manusia normal diberi hak pendidikan yang baik, mereka juga perlu diberi hak pendidikan yang baik dan juga sama rata. Sebab apa? Golongan MBK ataupun manusia ataupun normal, mereka tetap manusia yang berperanan dalam kita nak jadikan pendidikan tu teras kepada kepimpinan dan kejayaan diri kita, terutamanya kejayaan diri kita dan juga bangsa dan juga negara pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya, penutup kepada forum diskusi kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis atas soalan yang dikemukakan. Apa pendapat saya kepada apa harapan saya terhadap MBK? Saya begini, apabila seseorang itu digunakan sebagai manusia yang istimewa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah orang yang terpilih yang diuji oleh Allah untuk bersabar kerana Allah pernah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di sini saya dapat simpulkan adalah apabila seseorang itu bersabar, dia akan berjaya. Kerana itu janji Allah. Apabila seseorang itu ada dalam kekurangan dan beliau berusaha dan sebagainya, insya-Allah dengan izin Allah beliau akan berjaya. Beliau akan berjaya dengan
dengan kuncinya adalah beliau harus bersabar. Itu harapan saya, itulah semoga yang mana yang dikurniakan oleh Allah sebagai MBK, semoga dia berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi meluangkan masa bagi membincangkan tajuk forum kita pada hari ini. Nampaknya masa telah mencemburui kita. Jadi secara kesimpulannya dapat saya rumuskan di sini bahawa laporan Razak 1956 merupakan tunggak dan asas kepada perkembangan sistem pendidikan negara yang lebih sistematik selepas kemerdekaan, dan murid berkeperluan khas tidak terkecuali dalam mendapatkan hak pendidikan. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas adalah istimewa, mempunyai kepelbagaian, kebolehan dan mempunyai hak yang sama rata bagi mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti di sekolah. Sehubungan dengan itu, usaha yang jitu dan komited, terancang serta berterusan perlu dilakukan di semua peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, sehingga sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.